Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Tadabbur Center pada hari ini, kita masuk ke juzuk yang ke-10, bermakna kita berada di Ramadan yang ke-10. Ramadan Karim diucapkan kepada semua. Bersama kita pada pagi ini Quranul Fajar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita masuk juzuk yang ke-10, bermakna kita bermula dengan satu surah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah At-Taubah berbeza daripada 113 surah yang lain, iaitu surah At-Taubah bermula tanpa basmalah. Para ulama menyatakan, ijma' ulama menyatakan bahawa surah ini diturunkan tanpa basmalah adalah kerana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan amarahnya dan sangat tidak suka kepada golongan munafiqun yang acap kali telah tidak menunaikan janji mereka dan membuatkan susah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, surah At-Taubah adalah surah Madaniyah yang turun pada tahun 9 Hijrah ketika mana perang Tabuk berlaku. Dan jika kita melihat surah ini ialah surah yang ke-9 di dalam Al-Quran, dan sebelumnya adalah surah Al-Anfal. Sekiranya kita melihat kepada munasabah di antara surah Al-Anfal yang sebelumnya dan surah At-Taubah, kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala cantik membawa Al-Quran ini. Bagaimana surah Al-Anfal mengajak kita untuk bersama-sama menelusuri perang yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang yang besar yang pertama, iaitu perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah. Manakala surah At-Taubah, Allah Taala membawa kita kepada surah yang terakhir, perang yang terakhir yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk. Maka kita melihat, surah Al-Anfal mengajak kita untuk melihat perang yang pertama. Surah At-Taubah mengajak kita melihat perang yang terakhir, iaitu perang Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijrah. Dengan kata lain, ianya berlaku sebelum 15 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Baik, perang yang pertama, perang Badar, adalah perang domestik, iaitu peperangan yang berlaku di antara kaum Muhajirin dengan Quraisy Mekah. Manakala di dalam surah At-Taubah adalah perang yang lebih besar skalanya, peringkat yang lebih tinggi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa setelah berbicara tentang isu domestik, Allah Subhanahu wa taala membawa kita melihat pada skala dan pandangan yang lebih besar, iaitu menceritakan bagaimana perang Tabuk. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekiranya kita melihat kepada sejarah, maka ia tidak dapat lari daripada sejarah apabila kita berbicara tentang surah dengan sirah ada hubungan yang sangat rapat. Sekiranya kita melihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman sebelum Nabi, ada 3 kuasa besar. Kata Syekh Ahmad Naufal, seorang pensyarah daripada University of Jordan, salah seorang ulama tafsir contemporary, menyatakan 3 kuasa utama sebelum ini, iaitu yang pertama kuasa Rom, yang kedua kuasa Parsi, yang ketiga kuasa Habsyah ataupun Ahbash. Kalau kita melihat kepada ketiga-tiga, yang pertama kuasa Rom adalah kuasa yang paling besar pada waktu itu, kerajaan yang paling luas menguasai dunia pada waktu itu, adalah kerajaan yang tertua yang ada pada waktu itu, adalah kerajaan yang terkuat, yang mempunyai ketenteraan yang terkuat pada waktu tersebut. Maka mari kita sama-sama melihat apa yang kita boleh lihat di dalam surah At-Taubah. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah At-Taubah dinamakan juga dengan surah Bara'ah. Di samping itu juga dinamakan dengan nama surah Al-Fadhihah, yang Allah Subhanahu wa taala bermaksud mencemuh mereka yang telah memungkiri janji dan mereka yang munafik yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekiranya kita melihat dalam Quran ada perkataan wa minhum, dan di kalangan mereka, dan di kalangan mereka ada 21 kali dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan paling banyak Allah Taala sebut wa minhum adalah di dalam surah At-Taubah. 4 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa minhum, dan semua perkataan di kalangan mereka. Wa minhum ini merujuk kepada golongan munafik yang mempunyai sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala dedahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah mendedahkan banyak sekali di dalam surah At-Taubah sifat-sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan yang didedahkan di dalam surah At-Taubah bukan bermakna untuk memberi lesen kepada kita, menyatakan kamu ini golongan munafik, kamu ada sifat munafik, kamu ni munafik, kamu ini munafik dan kamu ini munafik. Oh tidak. Quran turunkan kepada kita adalah untuk memberikan nilaian kepada diri kita. Oh, adakah aku ada sifat seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran, sifat munafik? Bukan untuk dituding jari kepada orang, tetapi untuk muhasabah kepada diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin thalathah, di antara tanda-tanda mereka yang mempunyai sifat kemunafikan adalah ada 3. Itu sifat utama. Yang pertama, idza hadatha kadzaba, apabila berbicara dia menipu. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mungkiri. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia mengkhianati amanah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surah ini juga Allah mendedahkan banyak sifat-sifat orang munafik. Di samping di dalam ayat yang lain, di dalam surah yang lain, di antaranya surah Al-Munafiqun. Cuma hari ini insya-Allah kita melihat di antara perkataan yang Allah sebut wa minhum. Siapakah wa minhum di kalangan mereka yang mempunyai sifat kemunafikan tersebut? Mari sama-sama kita lihat supaya kita menjauhkan diri kita daripada mempunyai sifat tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di kalangan mereka, kata Allah Subhanahu Wa Taala, golongan munafik ini apabila di antara mereka membuat janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kata ya demi Allah kami berjanji, la in atana min fadlihi, kalaulah Allah berikan kepada kami segala kelebihan kepada kami, iaitu harta-harta, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, pasti kami pasti, lanasaddaqanna, di sini lanasaddaqanna taukid, bermaksud pasti. Harta benda apabila kami kaya kami akan berikan, walanakunanna minal khasirin, dan pasti kami akan buat benda tersebut. Lanakunanna juga datang dalam keadaan taukid, kepastian, kami pasti akan buat, dan pastinya kami akan jadi di kalangan orang-orang yang saleh. Tetapi apa jadi kepada mereka? Allah Ta'ala mendedahkan sifat mereka, falamma atahum min fadlihi, apabila Allah telah berikan harta kelebihan kepada mereka, bakhilu bihi, mereka kedekut, mereka pekin, kata orang, kedekut, wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling dan bahkan mereka menentang orang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita melihat ayat 74 dan ayat 75, ayat 75 dan ayat 76, apa yang Allah nak sebut kepada kita di antara tanda-tanda orang munafik? Apabila Allah berikan, apabila Allah diminta oleh mereka di dalam doa mereka, Allah berikan apa yang mereka minta. Kalau kita melihat di dalam surah Az-Zumar, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih, apabila mereka disentuh dengan sedikit kesusahan, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertaubat. Wa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, bahkan apabila mereka dilepaskan daripada kesusahan, belenggu kesusahan, disentuh dengan rasa sedih dan sebagainya, apabila bebas daripada semua perkara itu, maka khawwalahu ni'matan, diberikan nikmat pula oleh
Allah Subhanahu wa taala, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl, mereka lupa apa yang mereka telah minta di dalam doa mereka sebelum itu kepada Allah. Begitulah sifat orang munafik. Ayat ini menyatakan kepada kita, sebelum kita tak ada apa-apa, kita minta macam-macam kepada Allah. Apabila Allah bagi, kita lupa untuk berikan seperti mana yang kita janjikan. Bahkan kita kedekut untuk memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sifat kedekut adalah salah satu sifat yang ada pada diri kita. Sekiranya ada, bermaksud ada ciri-ciri tanda-tanda kita ni ada sifat nifaq. Kita ni ada ciri-ciri menjadi orang munafik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena buang sifat ini. Macam mana kita nak buang, tuan-tuan? La nasaddaqanna. Kita kena memastikan diri kita sentiasa ringan tangan untuk bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, apabila ada di kalangan mereka yang apabila ditarik nyawa je oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka minta apabila diperlihatkan kelebihan orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala ceritakan in advance kepada kita bagaimana orang yang di akhirat nanti dia menyesal. Dia kata kepada Allah, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, aku minta, ya Allah, tolonglah kembalikan aku atas dunia ila ajalin qarib. Aku nak duduk atas dunia sekejap ke? Aku nak buat satu benda sahaja apabila aku kembali atas dunia. Bagi aku sikit je masa. Aku nak buat satu benda ni. Fa asaddaqanna. Fa asaddaq. Aku akan sedekah dan aku akan dijadikan oleh Allah di kalangan orang-orang yang saleh. Kerana apa dia minta supaya dikembalikan atas dunia, tuan-tuan? Kerana dia nak sedekah. Kerana apa dia nak sedekah? Kerana dia terkejut melihat pahala di akhirat nanti daripada hasil sedekah yang amat sedikit, tapi Allah Ta'ala limpahkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuasa sedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka di antara sisi yang boleh kita melihat, satu, di dalam surah At-Taubah ini Allah ceritakan banyak sifat-sifat kemunafikan, dan apakah tujuannya untuk kita buang sifat-sifat munafik ini. Dan sekiranya kita melihat kepada skala yang lebih besar, ia adalah masalah dalaman yang ada pada orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa yang sama, Nabi pada waktu ini sedang menentang satu kerajaan yang sangat utuh di dalam dunia pada waktu itu, kerajaan yang paling besar dalam sejarah pada waktu itu, iaitu kerajaan Rom. Bagaimana nak memenangi dengan kerajaan tersebut? Maka kita kena bersihkan hati kita bermula daripada dalam, inside out. Kita keluarkan benda yang tidak baik dalam hati kita untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di antara benda yang kita boleh buat yang simple di dalam bulan Ramadan ini adalah sedekah. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.